Habibie umum Kabinet baru reformasi tangani krisis sosioekonomi. Malaysia masuk pertandingan akhir Piala Thomas. Empat 14 menteri dikekalkan dalam barisan baru Kabinet Indonesia yang diumumkan Presiden B.J. Habibie hari ini. Habibie menamakan Kabinet 36 anggota itu sebagai Kabinet Reformasi dan Pembangunan bersesuaian dengan aspirasi rakyat yang mahukan perubahan menyeluruh. Sebagaimana yang saya kemukakan kemarin, kita akan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi kena praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Habibie, dalam jangka masa terdekat, kabinetnya akan mengambil langkah proaktif untuk mengukuhkan ekonomi Indonesia. Beliau memberi jaminan akan meningkatkan taraf hidup rakyat dan menumpukan kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta koperasi. Sementara itu, pemimpin Pergerakan Muhammadiyah Amin Rais berkata beliau bersikap berkecuali terhadap kabinet baru Habibie. Amin bagaimanapun tidak yakin kabinet itu akan kekal sehingga mandat Presiden berakhir tahun 2003. Menurut saya memang Kabinet Reformasi Pembangunan ini itu tidak dimaksudkan untuk sampai tahun 2003, tapi hanya untuk mengisi masa antara sampai adanya pemilu yang betul-betul demokratis untuk memperoleh sebuah DPR dan MPR yang betul-betul representatif dan akhirnya juga untuk memperoleh sebuah eksekutif yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam pada itu, pengumuman Kabinet baru Habibie hari ini juga menyaksikan pasaran saham Jakarta ditutup 5% lebih tinggi. Pelabur dilaporkan masih bersikap berhati-hati terhadap kestabilan politik Indonesia. Antara yang dikekalkan dalam senarai Kabinet, Menteri Luar Ali Al-Atas, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI yang juga Menteri Pertahanan dan Keselamatan Jeneral Wiranto dan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto. Selain itu, Adi Sasono yang mewakili Pertubuhan Bukan Kerajaan juga dipilih untuk jawatan Menteri Koperasi dan Pembangunan Pengusaha Kecil. Dan buat pertama kali, dua wakil dari Parti Persatuan Pembangunan PPP dan Parti Demokrasi Indonesia PDI turut disenaraikan. Pemilihan wakil PPP, PDI dan dari NGO ini seperti kenyataan Habibie adalah sebagai mewakili pelbagai unsur kekuatan politik dan masyarakat. Sebelum ini, anggota kabinet di bawah Soeharto hanya dipilih dari parti pemerintah Golkar, sektor swasta dan Angkatan Bersenjata ABRI. Dalam pada itu, anak bekas Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana dan ahli perniagaan Muhammad Bob Hassan digugurkan. Kedua-duanya dipilih menyertai kabinet oleh Soeharto Mac lalu, tetapi mendapat bantahan pelbagai pihak. Turut diketepikan Wiranto Aris Munandar dan Subiyakto Cakrawirdaya. Kedua-duanya sebelum ini memegang jawatan Menteri Pendidikan dan Menteri Koperasi dan sering menjadi sasaran kritikan pembangkang. Perubahan ketara yang diambil Habibie adalah dengan tidak menyenaraikan Gubernur Bank Indonesia dalam kabinetnya. Menurutnya, jawatan berkenaan mempunyai kedudukan tersendiri dan perlu bebas daripada pengaruh kerajaan. Sementara itu, Presiden Pergerakan Keadilan Dunia Profesor Dr. Chandra Muzaffar menggariskan 3 keperluan utama yang perlu diambil barisan Kabinet baru Indonesia. Menurutnya, ia sejajar tuntutan pergerakan pelajar dan rakyat Indonesia yang mahukan perubahan pemerintahan sehingga mendorong kepada peletakan jawatan Soeharto. Menurut Profesor Chandra, tindakan utama adalah mengatasi masalah inflasi dan pengangguran di Republik berkenaan.
Manakala amalan rasuah dan nepotisme dalam pentadbiran perlu dihapuskan dan Presiden Habibie juga perlu melakukan perubahan pentadbirannya kepada bersifat lebih terbuka dan benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Menurut Profesor Chandra, jika ketiga-tiga faktor itu tidak dipenuhi, kemungkinan peristiwa kebangkitan pelajar dan rakyat negara itu akan berulang. Walaupun beliau tidak dapat mencapai segala-galanya dalam tempoh singkat ini, tetapi mesti ada keazaman. Dan rakyat jelata mesti diyakinkan bahawa beliau itu benar-benar serius dalam soal-soal yang penting ini. Keadaan di Bandaraya Jakarta pula tenang dengan orang ramai kembali menjalankan urusan harian seperti biasa. Bagaimanapun, anggota tentera masih berkawal di jalan-jalan utama. Sekatan jalan raya yang diadakan sejak beberapa hari lalu juga mulai dibuka. Sementara itu, beratus-ratus pelajar yang berhimpun di sekitar bangunan parlimen sejak 3 hari lalu masih tidak berganjak. Mereka berikrar akan terus berhimpun selagi wakil mereka tidak dilantik dalam Majlis Permesyuaratan Rakyat MPR. Namun di kalangan pelajar sendiri terdapat yang menyokong kabinet baru, manakala sebahagiannya menentang. Sementara itu, beberapa warga Indonesia yang bekerja di negara ini berharap kabinet baru Presiden B.J. Habibie dapat mengubah senario politik di Indonesia sekaligus memulihkan ekonomi negara itu. Menstabilkan pergolakan di Indonesia ini, itu terpaksalah Pak Habibie sendiri yang akan menangani dan akan menggantikan semula sebagai presiden. Mungkin itu suatu langkah yang bagus, sebab untuk istilahnya itu supaya tahu rakyat bahwa Pak Habibie itu mampu menangani krisis yang semacam ini. Saya setuju dengan menggantinya Bapak Presiden Habibie, dan dia adalah orang yang pandai lah. Dan setelah Soeharto letak jabatan untuk menggantikan Habibie, itu saya setujulah. Badminton Piala Thomas, skuad negara mempameri persembahan cemerlang apabila layak ke perlawanan akhir Ahad ini apabila menumpaskan Denmark 3-2. Setelah terikat dengan kedudukan 2 sama, Roslin Hashim muncul wira apabila mengutip mata kemenangan negara. Untuk laporan selanjutnya, ikuti segmen sukan sebentar nanti. Pemilik gerai makanan dinasihat henti operasi jika kurang bekalan air. Penduduk bimbang bahaya peluru sesat. Bertemu kembali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke Kanada hari ini bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Menurut jurucakap Kementerian Keuangan, mesyuarat Bank Pusat dan Timbalan Menteri Keuangan APEC diadakan hari ini sebelum mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan yang bermula esok selama 2 hari di Kananaskis Village di Alberta. Menteri Keuangan Kanada Paul Martin dijadual merasmikan mesyuarat berkenaan yang akan diikuti mesyuarat bersama Menteri Keuangan, Timbalan Menteri Keuangan dan Ahli Keuangan APEC. Antara topik perbincangan termasuk dasar menggalakkan pemulihan aliran modal milik persendirian dan langkah mengukuhkan struktur keuangan antarabangsa. Satu kenyataan bersama akan dikeluarkan di akhir mesyuarat. Pada hari Isnin, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan dijadual berlepas ke Ottawa bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari ke negara itu. Beliau dijadual mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatnya Paul Martin dan Timbalan Perdana Menteri Kanada Herb Gray. Modal dan tahap teknologi sekolah Bistari akan dikaji semula berikutan potongan 57.6% peruntukan untuk projek terbabit. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata bilangan sekolah berkenaan bagaimanapun dikekalkan pada 90 buah di seluruh negara. Kerajaan sebelum ini memperuntukkan 118 juta ringgit untuk projek sekolah Bistari. Bagaimanapun, masalah ekonomi yang melanda negara kini memaksa peruntukan untuk tujuan itu dikurangkan kepada 50 juta ringgit.
Menurut Datuk Seri Najib, langkah kerajaan itu memberi dua pilihan kepada kementeriannya, iaitu sama ada mengurangkan bilangan sekolah atau kemudahan yang ditawarkan. Namun bagi menampung pertambahan pelajar pada alaf akan datang, beliau berkata bilangan sekolah dikekalkan dengan kemudahan pembelajaran yang semampu disediakan. Misalnya kita terpaksa berpindah kepada konsep makmal, laboratory konsep, daripada konsep makmal dan juga ada komputer dalam bilik belajar. Dan bilangan komputer keseluruhannya pun PC dikurangkan dan juga kemudahan-kemudahan yang lain mungkin terbatas sikit. Bagaimanapun, tambahnya 4 buah sekolah di Kompleks Seri Bintang yang di bawah konsep penswastaan akan beroperasi mengikut program Bistari asal dengan kemudahan sepenuhnya. Datuk Seri Najib pagi tadi merasmikan Sekolah Sri Bestari di Bandar Seri Damansara. Sekolah yang dibina di atas tanah seluas 15 hektar ini dimajukan Land and General Berhad. Turut hadir di majlis ini pengerusi syarikat berkenaan Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Ada satu bank sedia menolong membina masa hadapan anda dengan khidmat yang istimewa berdasarkan keperluan anda, kediaman anda, keluarga anda mengikut jadual masa anda. Dengan gagasan pelaburan dan inovasi, satu bank, RHB Bank. Telekom Malaysia hari ini menandatangani perjanjian berjumlah 1 bilion ringgit dengan Putrajaya Corporation Berhad untuk penyediaan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan telekomunikasi di Putrajaya. Melalui perjanjian itu, Telekom Malaysia diberi hak eksklusif menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan telekomunikasi. Perjanjian 5 tahun itu membabitkan rangkaian akses pelanggan merangkumi 35% daripada kos keseluruhan. 65% pula akan digunakan bagi sistem suis, transmisi, bangunan dan tanah. Komponen telekomunikasi yang akan dipasang Telekom Malaysia termasuk kabel tembaga dan gentian optik yang mampu menyokong keluasan komunikasi multimedia. Infrastruktur ini membolehkan pelanggan dan pengguna mendapatkan perkhidmatan multimedia seperti internet, sekolah bistari, telemedicine dan aplikasi kad pintar. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Putrajaya akan disiapkan dalam 3 fasa. Fasa 1A akan disiapkan menjelang Disember 2005, manakala fasa 1B dan 2 pula akan disiapkan pada Disember 2010 dan Disember 2020. Umat Islam kini mempunyai cara mudah dan canggih menunaikan zakat melalui perkhidmatan kawanku phone banking. Melalui perkhidmatan terbabit, pemegang akaun Maybank boleh membayar zakat hanya menerusi telefon. Maybank dan Maybank Finance dan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Selangor PPZ MAIS hari ini menandatangani perjanjian kerjasama bagi perkhidmatan terbabit. Pengurus Besar Perbankan Konsumer Maybank Ashraf Ali Abdul Kadir berkata, sistem pungutan zakat melalui telefon itu diluluskan oleh Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Selangor 12 Februari lalu. Maybank mempunyai lebih kurang 4 juta penyimpan akaun simpanan dengan mengadakan perkhidmatan ini dengan Pusat Zakat Selangor. Ia akan memudahkan akaun-akaun holder Maybank ini untuk membayar zakat dengan selesa. Maybank kini dalam proses perbincangan dengan pusat zakat negeri lain bagi usaha sama pungutan zakat melalui kawanku phone banking. Perkhidmatan pembayaran zakat melalui telefon Maybank beroperasi dari 6 pagi hingga 12.30 malam setiap hari.
Sementara itu, Timbalan Pengerusi MAIS Muhammad Khailani Mangon berkata, Pusat Zakat Selangor memilih Maybank sebagai bank perkhidmatan pembayaran zakat menerusi telefon kerana kedudukannya yang dekat dengan ibu pejabat Maybank. Selain daripada telefon, MAIS juga merancang untuk menggunakan internet untuk perkhidmatan pembayaran zakat. Rashid Hussein Berhad RHB menafikan akan mengambil alih Omega Securities Sendirian Berhad. Dalam satu kenyataan, RHB berkata ia hanya menimbangkan cadangan oleh Omega Holdings Berhad dan Omega Securities untuk melangsaikan pembayaran RM150 juta dari Omega Securities. Penjualan sekuriti dilaksanakan bagi pihak pelanggan RHB dengan jumlah bersih sebanyak RM150 juta dan Omega Securities gagal membayar balik jumlah itu kepada Rashid Hussein Securities. RHB juga menerima cadangan daripada Omega Holdings dan Omega Securities membabitkan penyusunan semula kumpulan Omega Holdings dengan harapan membolehkan operasi dua anak syarikatnya, Omega Securities dan WK Securities Sendirian Berhad, kembali pulih. RHB yakin jika cadangan itu diluluskan, Rashid Hussein Securities akan mendapat ganjaran setimpal. Beralih ke laporan saham, Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup rendah berikutan pasaran menyerah kepada kegiatan pengambilan untung menjelang hujung minggu. Indeks komposit merosot 16.39 mata untuk ditutup kepada 577.23. Indeks perusahaan pula susut 22.3 mata kepada 1,104.63. Sebanyak 131.179 juta saham bernilai RM278.955 juta diurusniagakan. Kaunter rugi mengatasi untung dengan 564 berbanding 93, manakala 97 kaunter diniagakan tidak berubah. Di pasaran tukaran asing pula, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika. Penyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 1998 perlu dikembalikan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selewat-lewatnya 31 Mei ini bagi mengelakkan penalti. Penolong Pengarah Perhubungan Awam LHDN, Rosina Berikan berkata mereka yang diberikan lanjutan masa juga perlu mengembalikan penyata berkenaan pada tarikh yang ditetapkan. Dalam kenyataannya hari ini, Rosina berkata mereka yang layak dikenakan cukai tetapi belum menerima penyata harus mendapatkan borang penyata masing-masing di pejabat LHDN. Cadangan penubuhan dana pemberhentian pekerja oleh Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC akan dibincang di mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan NLEC Julai depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Lim Ahlik berkata pandangan semua pihak terhadap fungsi dan kesan dana itu perlu diambil kira sebelum ia dibentuk. Menurut Datuk Lim, beliau khawatir penubuhan dana terbabit tidak mencapai matlamat sebenar. Katanya mungkin ada majikan yang mengambil kesempatan memberhenti pekerja dengan sewenangnya kerana adanya dana seperti itu. Beliau juga khawatir ia menjadi faktor menggalak lebih ramai individu hilang pekerjaan. If we come out with this retrenchment fund as proposed by the MTUC without proper study, you can encourage employers to take advantage of this and just retrench more workers. Sehubungan itu, beliau mahu kedua-dua pihak iaitu Kesatuan Pekerja dan Majikan berbincang mengenainya. Dana terbabit dicadangkan MTUC yang meminta majikan menyumbang RM1 dari seorang pekerja setiap bulan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian seminar demonstrasi e-commerce di Wisma MCA di Ibu Negara.
Susulan pelantikan Tan Sri Bernard Dompok sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Pelantikan itu disambut baik oleh pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional Negeri. Mereka bertekad memberi kerjasama kepada Tan Sri Dompok bagi memikul dua cabaran utama, iaitu memenangi pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang akan datang serta menangani masalah ekonomi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Dato' Osu Sukam berkata, pemilihan Tan Sri Dompok sebagai usaha meneruskan agenda pembangunan Sabah yang diterajui 3 Ketua Menteri sebelum ini. Sekarang adalah masanya untuk kita bekerja. Soal lantikan telah pun dibuat. Untuk kita bekerja dan tentukan perpaduan dalam Barisan Nasional akan terus menjadi prioriti kita. Turut menerima pemilihan Tan Sri Dompok ialah Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Pandangan kami yang mana Tan Sri Bernard Dompok telah dipilih sebagai Ketua Menteri, kami pun rasa bangga kerana apa yang keputusan daripada pucuk pimpinan, terutama sekali yang amat berhormat Datuk Sri Mahathir Perdana Menteri, keputusan beliau itu kami terima dengan hati yang baik, Ketua Menteri yang baru, dan kami harap bahawa konsep Barisan Nasional ini diteruskan dan kerjasama di antara satu sama lain diteruskan. Kementerian Kesihatan menasihatkan pemilik gerai makanan memberhentikan operasi sekiranya bekalan air didapati tidak mencukupi bagi menjalankan perniagaan mereka. Menterinya Datuk Choi Jui Ming berkata, ini bagi membantu pencegahan daripada sebarang penyakit berjangkit, terutama taun yang berpunca daripada makanan dan air yang kotor. Menurut Datuk Chua, pemilik gerai makanan terutama di Lembah Kelang harus menjaga kebersihan diri, gerai dan peralatan yang digunakan. Kalau tidak ada bekalan air, saya minta pengendali gerai berhentikan perniagaan mereka serta-merta tanpa penguatkuasaan daripada Jabatan Kesihatan atau DBKL. Dengan sukarela tutupkan premis makanan mereka. Statistik Jabatan Kesihatan yang dicatat dari 5 Mei ini pukul 12.30 malam tadi menunjukkan sebanyak 28 kes dikesan di Selangor, 23 di Petaling, 3 di Gombak, 2 di Ulu Langat serta 10 lagi di wilayah Persekutuan. Menurut Datuk Chua, walaupun jumlah kes taun meningkat namun ia masih terkawal. Apa yang kita nak kawal ialah penyakit ini daripada merebak, dan banyak langkah-langkah telah dijalankan untuk kita mengawal insiden penyakit tahun ini di Lembah Kelang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung ketiga dan penyampaian anugerah PMR atau SPM Sekolah Menengah Bandar Maharani Muar Johor. Menurut Datuk Chua, pegawai kesihatan telah diarah memperhebatkan pemeriksaan ke atas premis perniagaan makanan di kawasan yang mencatat kes taun yang tinggi. Selain itu, pegawai Jabatan Kesihatan juga ditugaskan untuk memeriksa bekalan dan kandungan air yang dibekalkan ke rumah penduduk terbabit. Premi syarikat yang didakwa menggunakan perisian komputer ciplak akan hanya diperiksa selepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menerima laporan berhubung kegiatan itu daripada Persekutuan Perisian Perniagaan PSA. Bentuk tindakan ke atas syarikat terbabit juga akan hanya ditentukan selepas menerima maklumat berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub berkata, semua syarikat diberi tempoh sehingga 8 Mei lalu untuk mendaftarkan jenis perisian yang mereka gunakan. Bagaimanapun, syarikat terbabit memberi sambutan dingin kerana faktor kos yang amat tinggi. Sambutan tu ada, tapi tidak begitu menggalakkan.
Selain langkah melesenkan perisian, kerajaan juga menetapkan pengimportan mesin penyalin perisian dikawal oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Menurutnya, ia bertujuan mengelak individu dan syarikat yang tidak terbabit dalam bidang itu daripada memiliki mesin berkenaan. Penswastaan Jabatan Bekalan Air Selangor JBAS kepada Puncak Niaga 1 Jun depan ditangguh untuk sementara waktu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Halim Ali berkata ia berikutan perjanjian antara Kerajaan Selangor dan Puncak Niaga perlu diteliti semula. Mungkin rancangan asal memanglah 1 Jun tapi mungkin terlawat sikit kerana perlu ada menyelesaikan perjanjiannya itu semua. Beliau yakin urusan penswastaan terbabit dapat diselesaikan tidak lama lagi. Bagaimanapun, beliau tidak menjelaskan tempoh penangguhan pengambil alihan itu. Sebelum itu, Tan Sri Halim melawat ibu pejabat JBAS di Jalan Pantai di Ibu Negara. Dalam lawatan ini, beliau diberi taklimat mengenai urusan pengendalian JBA oleh Timbalan Pengarah V. Subramaniam. Tan Sri Halim berkata beliau berpuas hati dengan perkhidmatan JBA yang menunjukkan perubahan berbanding ketika masalah air bermula. Perbaiki memang ruang untuk berperbaiki masih ada. Ya. Di bahagian-bahagian bagaimana tertentu? Ialah cara-cara mengendalikan masalah paip pecah. Sementara itu, paras air di 3 empangan utama Lembah Kelang hari ini terus menunjukkan penurunan. Laporan harian Jabatan Bekalan Air Selangor JBAS mencatat empangan Langat dan Kelang Gates masing-masing turun pada kadar sama iaitu 0.03 meter. Manakala empangan Semenyih pula turun 0.01 meter kepada 99.86 meter. Pengeluaran semasa air di loji skim Sungai Langat ialah 72%, manakala Sungai Semenyih mencatat jumlah 75%. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Pengarah JBAS V. Subramaniam mengumumkan gangguan bekalan air akan berlaku di Shah Alam dan Sungai W esok. Di kawasan perindustrian SS22, 23, 26, 27 dan SS28 Shah Alam, gangguan bermula 11 malam selama 24 jam. Manakala di SS3, 5 dan SS8, perdagangan bebas Sungai W terganggu selama 12 jam bermula 10 malam esok. Gangguan berikutan kerja-kerja pembinaan lencongan paip di Lebuh Raya Damansara, Puchong. Mahkamah Magistrate Seremban menjatuhkan hukuman penjara 30 bulan ke atas 2 warga Bangladesh atas tuduhan mencuri talian telefon. Tertuduh Mutalib Hussein dan Muhammad Alamgir Abdul Malik masing-masing berusia 30 dan 27 tahun diarah menjalani hukuman bermula dari tarikh mereka ditangkap. Mutalib dan Muhammad Alamgir dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah beralamat Lot 4967, Taman Semarak 2, Nilai Negeri 9. Kegiatan tertuduh dibongkar oleh bahagian siasatan jenayah Korporat Telekom Malaysia setelah menerima aduan seorang pelanggan yang menerima bil yang tinggi. Siasatan awal pihak Telekom kemudian mendapati 1 talian telefon awam dan 2 talian persendirian mencatatkan panggilan berjumlah RM10,000 dalam tempoh 1 bulan. Mengikut catatan bil terperinci Telekom, antara lokasi panggilan ialah Arab Saudi, Bangladesh, Pakistan, Sweden, India, Hawaii, Sri Lanka dan panggilan tempatan. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 25(D) Akta Telekomunikasi kerana membuat dan membenarkan transmisi perbualan tanpa membuat bayaran atau mengubah suai telekomunikasi. Mutalib, seorang pekerja bengkel, dan Muhammad Alamgir, seorang pekerja restoran, mengaku bersalah di hadapan Magistrate Zamri Bakar. Pendakwaan dibuat oleh Pegawai Pendakwa Polis Inspektor Muhammad Fauzi Hassan. Penduduk di kawasan perumahan kaki tangan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang mendakwa kononnya diancam peluru sesat yang mungkin mencederakan mereka. Sebagai itu, mereka membuat laporan polis supaya kejadian itu dapat disiasat segera. Pagi tadi, Buletin Utama menerima panggilan daripada penduduk terbabit. Hasil tinjauan kami mendapati sebutir peluru memecahkan tingkap sebelum menembusi masuk ke dalam rumah ini. Menurut pemilik rumah ini, Fulima Filu, kejadian berlaku pada pukul 9 pagi tadi.
Dan ketika itu katanya beliau sedang menjemur kain. Menurut suaminya Zahari Awang, kejadian seperti ini sering berlaku di kawasan perumahan ini. Merasa takut ya, merasa itulah perkara ni mungkin berlaku, kita tak tahu, takdir kan nak kena. Jadi sebelum perkara ni merebak dan masih besar besok, kita minta lah kepada pihak berkuasa lah. Sementara itu, seorang penduduk yang lain mengatakan peluru itu berkemungkinan datang daripada pusat latihan menembak berhampiran. Adalah pernah saya punya rumah, adalah dia peluru datang. Dari mana kita tak tahu, tapi kita cuba-cuba tengok-tengok padan tembak ada yang dekat sinilah. 3 anggota polis daripada Balai Polis Petaling tiba di tempat kejadian dan kru kami bersama anggota polis terbabit ke pusat latihan menembak yang terletak kira-kira 2 km daripada kawasan perumahan terbabit. Kami dapati sasar latihan menembak itu terletak sama arah dengan kawasan perumahan. Dan bukit penghadang peluru di lapangan sasar ini juga hanya setinggi 4 meter. Mulai esok, sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 akan menyiarkan satu lagi rancangan masakan bersiri yang dikendalikan bersama Tenaga Nasional Berhad TNB. Berbeza dari rancangan masakan lain, program Selera Microwave bersama-sama TNB mengenengahkan kelebihan penggunaan ketuhar gelombang mikro untuk semua jenis hidangan yang disediakan. Rancangan Selera Microwave bersama TNB ini akan ke udara pada setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi. Program pelancarannya dilakukan di Seri Pentas pagi tadi. TV3 diwakili pengurus besarnya Amiruddin Zainal Abidin, manakala TNB oleh Ketua Jabatan Pengurusan Bisnes Aisyah Abdul Rauf. Program 13 seri ini akan dikendalikan pengacara masakan popular Zaida Muhammad Nur. Selain Zaida, beberapa artis terkenal akan turut mengambil bahagian. Antaranya Amelina, Siti Nurhaliza, Ella, Nora dan Syahrizan. Menurut Aisyah, rancangan masakan ini ialah sebahagian dari promosi kempen Kuasa Kini Mudah dan Selesa TNB. Dalam pada itu, penonton di rumah berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi kuis mingguan dan kuis utama yang akan disiarkan di setiap akhir rancangan. Sebenarnya microwave ni masak serata tau. Dan dia juga dapat mengekalkan vitamin dalam makanan. Dianya juga dapat tak mudah hangus orang kata, dan dapat menjimatkan masa. Kalau kita menggunakan masak secara convection, dia dapat savekan time kita 1/3 daripada jangka masa masak.
Masa depan Island Utara ditentukan hari ini. Keganasan terbaru pelajar sekolah di Amerika Syarikat. Penduduk Island Utara membuang undi hari ini bagi menentukan sama ada perjanjian damai yang ditandatangani 10 April lalu diterima atau sebaliknya. Memetik laporan radio tempatan, semua 1,228 stesen pengundian seluruh wilayah dibuka jam 2 petang tadi waktu Malaysia dan akan beroperasi sehingga jam 5 pagi esok. Penerimaan perjanjian damai yang dipersetujui bersama pentadbiran London, Belfast dan 8 parti politik tempatan itu penting bagi menguburkan sejarah hitam pertumpahan darah sejak 30 tahun lalu. Sokongan penduduk juga perlu bagi memenuhi tuntutan perlembagaan iaitu kedaulatan wilayah yang tertangguh sejak sekian lama. Sepanjang pengundian belum ada sebarang keganasan dilaporkan. Proses pengiraan akan bermula esok dan keputusan akan diumumkan pada hari yang sama. Menyingkap sejarah keganasan di wilayah ini, lebih 3,000 terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dalam tumpahan darah antara puak Katolik dan Protestan sepanjang 3 dekad. Antaranya beberapa hari sebelum perayaan Christmas 1982, pengebuman di sebuah disko di Ballykelly mengakibatkan 11 tentera maut. Insiden disahkan Angkara Tentera Pembebasan Island, INLA. 8 November 1987, 11 orang awam terbunuh, sementara 63 lagi cedera dalam letupan bom ketika berkumpul sempena hari memperingati mangsa keganasan di Bandar Enniskillen. Tentera Republik Island, IRA, mengaku bertanggungjawab. Bagi anggota keluarga mangsa, Island Utara sudah terlalu lama dihimpit keganasan dan undian hari ini diharap akan menamatkan semuanya itu. Satu lagi keganasan remaja berlaku di Amerika Syarikat, kali ini di Oregon apabila seorang remaja lelaki mengamuk dan melepaskan tembakan rambang di kafetaria sekolahnya. Kejadian mengakibatkan seorang terbunuh manakala 23 lagi cedera. Insiden berlaku ketika beratus-ratus pelajar sekolah tinggi Thurston berkumpul di kafetaria selepas menghadiri perhimpunan pagi. Penyerang dikenal pasti sebagai Kiplen Kip Kinkle, 15 tahun, yang kemudiannya ditahan polis. Sehari sebelum kejadian, Kinkle dibuang sekolah kerana memiliki senjata api. 2 mayat dipercayai ibu dan bapa Kinkle ditemui polis di rumahnya susulan siasatan mengenai senjata api berkenaan. Kinkle akan dibicarakan sebagai orang dewasa di bawah Undang-Undang Oregon. Semangat Malaysia boleh terbukti di Hong Kong, segmen sukan bersama Dahlan Makmur. Salam sejahtera. Menjelang Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 98, Jatuan Kuasa Pemilihan Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM akan bersidang Ahad ini bagi memilih senarai atlet yang layak mewakili negara. Pemilihan dibuat berasaskan kepada prestasi atlet setelah tamat Kejohanan Terbuka Negeri Sembilan yang dijadual berlangsung esok. Menurut Presiden KOAM, Datuk Khalid Yunus, pemilihan atlet ke Sukan Commonwealth dibuat sebaik tamat Terbuka Negeri Sembilan Ahad ini. Senarai atlet terpilih akan dicadang kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM untuk penilaian dan terpulang kepada MOM membuat keputusan. Namun atlet yang mempamer persembahan cemerlang selepas itu seperti kejohanan kelayakan masih mempunyai harapan mewakili negara. Kalau misalnya ada seorang berdua lagi yang perlu dipertimbangkan selepas itu, kita boleh kemukakan, tak ada masalah. The door is not closed lah after Seremban, that's all. Sebelum itu, Datuk Khalid hadir di upacara penyampaian bantuan makanan tambahan oleh syarikat Enrich International kepada 25 atlet negara. Datuk Khalid mewakili KOAM manakala Enrich oleh pengerusinya Azman Jaya dan Wakil Korporat Amerika Syarikat Joseph C. Morton. Antara atlet yang menerima sumbangan termasuk Anastasia Karen, Nur Herman Majid, M. Ramachandran dan Wong Ti Kui. Setiap atlet menerima barangan bernilai lebih RM400 setiap bulan. Kontrak penajaan setahun dan bernilai RM144,000. Enrich International turut bersetuju dengan permintaan Datuk Khalid supaya tajaan ditambah untuk 30 atlet.
Menjelang Piala Dunia, walaupun Liga Spanyol dianggap antara yang terbaik di dunia, pasukan kebangsaan mereka masih belum cukup menyerlah di arena antarabangsa. Kini Spanyol disifatkan pasukan yang mampu melakukan kejutan dengan menurunkan barisan muda termasuk bintang Real Madrid, Raul González. Spanyol belum benar-benar menyerlah pada Piala Dunia walaupun memang disegani. Mereka hanya membanggakan 2 penampilan suku akhir setelah 7 kali layak. Kebanjiran bintang asing dikatakan antara penyebab Spanyol agak ketandusan pemain tempatan yang berkaliber. Namun kali ini kehadiran pemain muda seperti penyerang Real Madrid Raul González dan pemain Barcelona Luis Enrique mungkin membawa perubahan. Enrique dipilih pemain tempatan terbaik Liga Spanyol dengan menyumbang 19 gol. Kelincahan Raul juga menjadi aset utama Spanyol untuk melakukan kejutan di Perancis nanti. Selain kedua-dua pemain ini, harapan turut disandarkan kepada pemain lama seperti Fernando Hierro dan Miguel Angel Nadal. Dan kejayaan Real Madrid muncul juara Piala Liga Klub Juara Eropah ibarat pembekal semangat bola sepak Spanyol. Skuad badminton negara mula dihujani ucapan syabas atas kejayaan melayakkan diri ke perlawanan akhir Piala Thomas di Hong Kong Ahad ini. Ternyata kemenangan 3-2 ke atas Denmark pada separuh akhir petang tadi menyerlahkan kembali status Malaysia sebagai pasukan disegani. Ini kali pertama Malaysia layak ke perlawanan akhir sejak 1994 sekaligus melenyapkan tragedi di Hong Kong 2 tahun lalu. Denmark turun penuh semangat berikutan kejutan ke atas China kemarin. Pesaorangan pertama negara, Ong Wee Hock terpaksa akur kepada kehebatan Peter Gerd Christensen yang juga pemain nombor 1 dunia. Wee Hock tewas straight games, 15-7, 15-10. Pertaruhan Malaysia dalam bergu pertama, Chia Sung Kit dan Chong Tan Fook berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Sung Kit Tan Fook menyuntik kembali keyakinan skuad negara apabila menewaskan Jon Host Christensen dan Michael Sogard 15-11, 12-15 dan 18-14. Selepas itu, perseorangan kedua, Yong Hock Kin melakukan kejutan untuk melebarkan kelebihan Malaysia. Hock Kin menewaskan juara Olimpik dan seluruh England, Paul-Erik Høyer-Larsen dalam Rubber Games. Pertarungan Hock Kin dan Høyer-Larsen nyata mendebarkan. Dan Hock Kin membuktikan kematangannya untuk menewaskan Høyer-Larsen 15-11, 14-18 dan 15-11. Begitupun kem Malaysia cemas seketika apabila Denmark menjadikan kedudukan 2 sama. Bergu kedua negara Yap Kim Hock dan Tan Kim Her masih kurang serasi apabila tumpas 17-16, 15-12 kepada pasangan Jens Erik dan Jesper Larsen. Harapan menggunung selepas itu terletak di bahu perseorangan ketiga Roslyn Hashim yang menentang Kenneth Johansson. Aksi game pertama tambah meresahkan Malaysia apabila Roslyn tumpas 15-18. Johansson seperti membuat helah sekaligus memberi laluan mudah Roslyn yang memenangi game kedua 15-5. Harapan Denmark untuk bangkit sama sekali musnah apabila Roslyn mempamerkan persembahan kental pada game penentuan. Roslyn tidak langsung memberi peluang kepada Johansson untuk menang 15-8 dan sekaligus muncul wira Malaysia menewaskan Denmark 3-2 dalam pertarungan lebih 5 jam. Roslyn. Begitulah meriahnya sorakan segelintir penyokong Malaysia di Hong Kong bagi meniup semangat Roslyn Hashim petang tadi. Dan Roslyn ternyata tidak menghampakan apabila Roslyn muncul wira mengutip mata kemenangan Malaysia dalam aksi yang cukup mendebarkan. Penampilan Roslyn sebagai pengganti Rashid Siddiq terbukti membawa hasil. Sekalipun agak tertekan ketika tumpas set pertama 15-18 di tangan Kenneth Johansson, Roslyn berjaya bangkit dengan aksi garang. Roslyn yang pernah disingkir Persatuan Badminton Malaysia BAM tahun lalu berjaya mempamer penumpuan tajam. Johansson yang mengejutkan Dong Jiong pada perlawanan kumpulan akhirnya tunduk pada Roslyn 15-18, 15-5 dan 15-8 untuk mata kemenangan Malaysia. Bila saya lihat second set saya dapat bermain macam tu, saya rasa third set ada confident untuk menang. Dan pemain Nusa Masuri dari Kelantan berusia 23 tahun ini juga cukup terharu berjaya memikul tugas sebagai wira kemenangan Malaysia. Dan saya rasa sungguh bertuah lah. Sungguh rasa sekarang pun rasa masih gemetar lagi kerana kemenangan ni. So saya harap saya akan dapat ulangi dalam perlawanan final nanti.
boleh menebarkan. Sementara itu, jurulatih pribadi Roslin, Misbun Sidik, nyata tenang dalam debar ketika menyaksikan anak buahnya mencari mata kemenangan Malaysia. Saya pun ucapkan tahniah pada dia kerana dalam keadaan genting macam ini, sebagai satu pemain yang baru meningkat, pemain muda, kemudian dapat memikul tekanan yang begitu hebat buat masa sekarang ni. Kerana tadi ialah keadaan dua sama. Jadi saya pun agak bimbang juga daripada segi psikologi dia, fokus dia dan juga perasaan dia. Saya tak tahu bagaimana perasaan dia, tetapi daripada segi permainan saya tak bimbang sebab dia dah banyak ada kemajuan daripada permainan dia. Jadi itulah saya rasa dia sudah dapat memikul beban untuk negara di masa akan datang. Kini semangat perjuangan skuad negara bukan setakat separuh akhir. Halangan terakhir Malaysia Ahad ini ialah pemenang di antara Indonesia dan China yang sedang bertarung malam ini. Sejurus menumpaskan Denmark petang tadi, pengurusan skuad negara tetap mencongak kemungkinan merampas Piala Thomas di gelanggang luar. Selepas menjangkaui sasaran sebenar layak ke perlawanan separuh akhir, skuad Piala Thomas negara mencongak peluang untuk mencipta sejarah. Berbekalkan semangat tinggi serta diletakkan sebagai pasukan underdog, tekanan lebih memuncak pada lawan, iaitu pemenang di antara pertemuan Indonesia dan China. Saya rasa syukur kepada Allah kerana pasukan kita telah pun menunjukkan kejayaan yang cemerlang sampai mara ke peringkat akhir dengan permainan yang cukup mantap, walaupun kita rasa agak kadang-kadang mencemaskan. Tetapi nampaknya saudara Roslin dan rakan-rakan mereka telah pun berupaya untuk meneruskan perjuangan ini dan komitmen daripada semua pihak, pemain, para jurulatih, para pegawai, begitu menyeluruh, begitu total. Inilah menyebabkan mengapa kita boleh mara. Sekian segmen sukan untuk malam ini. Kembali bersama Azmi dan Nur Azlina. Seketika nanti, salam hormat dan majulah sukan untuk semua. Kegemilangan rock and roll atau heavy metal yang bermula awal 1980-an lalu masih segar di hati peminat industri muzik tanah air. Pelbagai evolusi berlaku terhadap dunia rock and roll dan heavy metal. Hakikatnya irama muzik sedemikian masih mendapat sambutan, malah album rock yang dihasilkan tetap laris di pasaran. Bertepatan dengan kenyataan itu, kumpulan Wings kembali menggegarkan persada muzik heavy metal menerusi kelahiran album terbaru mereka, Mencari Asal Usul, yang akan berada di pasaran awal Jun ini. Sekalipun berpegang teguh kepada muzik genre rock, namun kumpulan Wings cuba menerapkan unsur kepelbagaian pada album itu. Berteraskan konsep variasi, kumpulan Wings cuba menerapkan unsur musik klasik, rock balada dan pop rock selain sedikit unsur heavy metal. Lagu yang dijangka hit ialah Hati Sulam Lain dan Krisis di Pertengahan Hidup. Dapatkan album terbaru Wings, Mencari Asal Usul pada awal Jun ini. Tahniah buat pasukan badminton negara yang berjaya ke pertandingan akhir Piala Thomas. Aksi dan semangat yang ditunjukkan setiap pemain negara sepanjang perlawanan mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam. TV3